Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar anak-anak murid? Okey, cikgu nama cikgu Muhammad Afzal bin Muhammad Ali Nafiah, cikgu dari SMK Muazzam Shah. Okey, di sini cikgu akan berkongsi beberapa tips atau panduan berkaitan dengan kertas bahasa Melayu. Okey, seperti yang kita maklum, untuk kertas bahasa Melayu ni ada dua kertas, iaitu kertas 1 dan kertas 2. Okey. Jadi untuk kali ini cikgu akan memfokuskan kepada kertas 1. Okey, seperti yang kita maklum, kertas 1 ni terdiri daripada dua bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Untuk kedua-dua bahagian ini, jika dicampurkan 130 markah, iaitu bahagian A 30 markah dan bahagian B 100 markah. Cikgu pergi kepada bahagian A terlebih dahulu, iaitu karangan bahan rangsangan. Untuk karangan bahan rangsangan ini, masa yang dicadangkan untuk menjawab lebih kurang 45 minit. Ya, apabila disebut karangan bahan rangsangan, sudah semestinya soalan tersebut terdiri daripada mungkin boleh jadi gambar ataupun ilustrasi ataupun grafik ataupun jadual yang dikeluarkan. Dan juga kebiasaannya, kalau kita lihat soalan-soalan terdahulu, akan ada 3 isi penting. 3 isi tersebutlah yang menjadi topik kepada karangan tersebut. Jadi, karangan bahan rangsangan ini anggarannya adalah 200 ke 250, masa yang dicadangkan 45 minit dan terdiri daripada 5 perenggan, pendahuluan, 3 isi penting dan juga penutup. Okey, jadi dalam menulis, cikgu sedikit kongsikan di sini, kebiasaannya pelajar yang cemerlang dia tidak akan terikat dengan 200 dan 250. Kebiasaannya untuk karangan yang cemerlang, iaitu 26 ke atas, mereka akan menulis lebih daripada 2 muka surat. Boleh jadi 2 muka surat setengah ataupun 3 muka surat. Jadi dalam karangan ini mesti ada ayat pendahuluan, ayat topik, ayat huraian, ayat contoh dan juga ayat penyimpul ataupun penegasan kepada isi tersebut. Okey. Sedikit juga makluman dalam menulis pendahuluan, pastikan tidak menulis isi dalam pendahuluan tersebut. Manakala di bahagian penutup, pastikan penutup itu gambarkan sebagai penutup dengan memulakan ayat sama ada sebagai penutup, kesimpulannya, akhirul kalam atau secara tuntasnya. Jangan gunakan akhir sekali. Kalau menulis akhir sekali itu seolah-olah seperti ayat itu masih lagi isi. Okey, jadi itu berkaitan dengan karangan bahan rangsangan. Okey. Seterusnya kita pergi kepada bahagian B, iaitu karangan umum. Okey, untuk karangan umum ini akan ada 5 soalan. Daripada 5 soalan tersebut, pilih satu masa yang dicadangkan untuk menjawab 1 jam 45 minit. Okey, bilangan patah perkataan 300 ke 350. Jangan terhad dengan bilangan patah perkataan tersebut. Biasanya calon ataupun pelajar atau murid yang cemerlang dia akan menulis lebih daripada 350. Atau dalam panduan yang mudahnya 3 atau 4 atau 5 muka surat. Okey, bagaimana menulis itu? Seperti juga karangan bahan rangsangan tadi, cuma dia perlu dari segi ayat topik, ayat huraian, ayat contoh dan juga ayat penimpul itu perlu lebih panjang. Masukkan juga dalam setiap isi tersebut. Untuk karangan ini ada 4 isi atau 6 perenggan. Masukkan juga frasa-frasa menarik. Frasa menarik ini boleh terdiri daripada peribahasa, kata-kata hikmat ataupun memetik kata-kata tokoh. Jadi apabila ramuan ini lengkap, sudah semestinya akan menghasilkan satu karangan yang mantap. Baik, apabila karangan sudah mantap, sudah semestinya akan memberi tanggapan, terutamanya kepada pemeriksa yang akan memeriksa atau membaca karangan murid-murid tersebut. Kan? Jadi secara ringkasnya, bolehlah cikgu katakan, cikgu mungkin tidak ada kaedah-kaedah penulisan atau teknik. Sekarang kan banyak menghasilkan teknik-teknik, tetapi secara umumnya untuk menghasilkan satu karangan yang cemerlang perlu ada kriteria-kriteria yang cikgu katakan tadi, iaitu pendahuluannya, isi yang diberi
dan juga penutup. Okey, dalam isi-isi tersebut, macam cikgu katakan tadi, mesti ada ayat huraian, ayat topik, ayat huraian, ayat contoh, ayat penyimpul dan juga frasa menarik. Okey, akhir sekali, pastikan apabila dah siap, semak terlebih dahulu sebelum berpuas hati. Okey, dari segi keseluruhannya, untuk menghasilkan karang yang cemerlang, dia melihat dari segi perbendaharaan kata yang luas dan juga huraian yang mantap. Bagaimana menghasilkan huraian yang mantap? Datang atau lahirnya daripada kematangan murid itu menulis. Okey, idea yang mantap akan menghasilkan karangan yang cemerlang. Mantap dan matang itu sangat penting. Okey, jadi itu sedikit saja panduan daripada cikgu. Semoga dapat anak-anak murid ikuti di samping dengan daripada pengajaran dan pembelajaran yang diajar oleh guru-guru di sekolah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga berjaya dalam SPM. Sekian, terima kasih.